Okay, apa khabar semua yang baru masuk? Okay, so malam ni kita just nak sembang mengenai skop UBL ni. Okay, so berdasarkan beberapa siri-siri yang lepas, okay, so adalah komen-komen untuk penambahbaikan lah. Penambahbaikan macam mana kita nak pecahkan dari segi level. Okay, sebelum ni memang saya buat terus, maksudnya bagi satu tajuk macam Mistake by Architect, terus kita bagi topik tu. Sebab ada di kalangan partisipan tu, dia belum ada knowledge yang strong tau. Bila masuk kepada kelas Mistake by Architect, dah too technical sebenarnya. Too technical. Jadi ada yang tak dapat nak ikut. Okay, jadi lantaran beberapa testimoni dan cadangan penambahbaikan yang sebelum ni, okay, tuanku sihat tuan? Okay, saya dah pecahkan skop kelas tu. Dia menjadi ada level beginner, okay, basic lah. Dia tak bagi basic, lepas tu baru kita masuk intermediate kelas punya. Okay, masuk intermediate kelas, dah start dah technical sikit lah. Okay, lepas tu mana yang dah boleh tu, baru kita pergi kepada advanced class. Okay, advanced class ni dia dah memang lagi technical lah. Maksudnya kita dah pergi tengok kepada trick design. Okay, bila trick design ni dia dah jadi macam, kalau tak ada basic, agak critical lah nak follow. Okay, saya boleh explain, boleh tak salah boleh explain. Okay, saya boleh slowkan dia punya motion untuk kelajuan itu, dia punya pace ni kan. Maksudnya boleh, tapi cuma dia akan jadi macam, takut lah, saya bimbang yang mana belum basic kuat, masuk kelas yang dah advance, takut tak boleh nak catch up. Okay, so lantaran itulah, okay, terhasillah modul kelas UBBL ABR Bilante ni. Okay, alright. So setelah ini, untuk ni maksudnya saya buat ni sebagai first revision lah. Okay, first revision, sebab sekejap okay, ini sebagai first revision punya modul. Okay, kita try run. Lepas tu kita akan tengok macam mana penerimaan lah. Kalau anda kata ada lagi yang perlu kita tambah baik, okay, saya akan tengok balik, pertimbangkan balik apa benda yang penambahbaikan tu. Okay, tak ada masalah. Kita kena buat secara two way. So maksudnya bila ada yang komen ataupun minta ubah, adjust sikit untuk suitkan, okay, tak apa, kita akan pertimbangkan, kita akan sesuaikan dengan partisipan tu. Okay, so far sebab sebelum ni saya dah running dah banyak kelas, tapi mostly memang dah technical, memang technical. Alright, so sebelum ni mostly lah arkitek yang dah ada experience. Okay, jadi lately beberapa siri yang lepas dah ada start developer side, join. Okay, so ada ketinggalan sikit lah. Okay, agak ketinggalan sikit sebab dia orang ni tak ada basic. Okay, tak ada basic. So lambat sikit lah nak catch up tu. Okay, so lantaran tu saya pecahkan. Saya rasa saya dah create satu post sebelum ni yang saya tunjukkan level-level kelas saya tu. Okay, dimulakan dengan kelas basic. Okay, kelas basic. Basic tu kejap sekejap ni nak tajuk balik. Untuk kelas basic dia, kita akan belajar overview. Okay, kita buat perkongsian mengenai overview. Okay, ini paling penting sekarang ni. Okay, sebab kita perlu faham dulu sebenarnya bylaw ni mengenai apa. Okay, clause ni cerita apa, clause ni cerita apa in general. Okay, sebab tu untuk basic punya course, okay, dalam 2 jam setengah, 2 jam, 3 jam kita boleh settle. Okay, dia akan bagi overview. Maksudnya sekarang ni kalau kita refer bylaw ni, kita tengoklah. Maksudnya kita akan cerita mengenai okay, clause 140 contoh. Okay, dia adalah mengenai access in general. Okay,
Alright, mantul Eri, apa yang mantul lu? Okay, alright. So, kita akan cerita in general apa sebenarnya bylaw ni. Okay, kat mana terlibatnya sistem pasif dan aktif tu. Okay, biar faham dulu. Okay, maksudnya bila faham dulu bylaw ni sebenarnya kat jadual 5 tu apa benda. Okay, jadual ke-7 tu cerita apa, jadual ke-10 cerita apa, ke-8, ke-9, ke-6, okey. Lepas tu relate dia. Maksudnya sekarang dari segi clause tu, okey, dia akan relate dengan jadual juga. Okey. Nanti kita akan cuba untuk yang basic ni, saya explain basic dulu Untuk kelas basic ni, okey, maksudnya sekarang kita akan refer dulu dalam clause ni, dia akan ceritakan contoh mengenai beban pendudukan. Okey, beban pendudukan. Okey. So, kita akan refer kepada jadual ke-7. Macam mana nak kira figure-figure dia. Alright. Macam mana nak kira. Okay. So, step dia ada dalam clause. Okay. Dalam clause tu, dalam undang-undang kecil tu, dia ada step. Okay. Kat mana nak refer figure? Dalam jadual. Maksud macam itulah. Kita akan ceritakan macam mana kita nak kaitkan. Sebab apa? Kita kena faham. Dalam UBBL ni, ada certain clause yang dia ada kaitan. Okay. Adik-beradik lah. Maksudnya kita kena carry dua-dua. Okay, contoh macam clause 194 mengenai single staircase. Okay, dia dah lock dah. Dia punya kategori premise, kategori purpose group yang dibenarkan. Selain daripada tu, automatik dia tak boleh pakai single staircase. Dia kena refer 168. Okay, maknanya kena tangga dua tangga dah ke atas. Maksud tu lah. Maksud sekarang ni, bila kita dah faham basic dalam cerita itu, okay, dalam bylaw ni, dah faham basic, baru you boleh pergi next level. Okay. Sebab tu saya cakap ni, untuk kes siapa yang baru berjinak-jinak, terutamanya arkitek-arkitek baru ni, okay, saya prefer, okay, saya lebih galakkan anda untuk join kelas basic dulu. Okay. Tidak bermakna anda join kelas basic, anda tak tahu apa-apa. No. Kan. Okay. Nak betulkan dulu you punya konsep. Okay. Itu paling penting dulu. Sebab tu sekarang ni kebanyakan yang lepas-lepas lah. Bila saya tengok yang lepas-lepas ni, arkitek baru lah, terutama arkitek baru ni, almost nak kata ni almost zero lah sebenarnya, sorry to say. Kita tengok bila cara perbincangan tu memang banyak lagi perlu belajar, banyak lagi. Okay, banyak lagi. So, kena betulkan dulu foundation. Okay, sebab kita tahu arkitek ni, you tak boleh lari langsung dengan bylaw ni. Okay, undang-undang kecil bangunan seragam ni memang tak boleh lari. So, kalau you punya foundation dah kuat, okay, maksudnya basic you dah strong, senang you nak design lepas tu. Okay, tak ada masalah. Okay, itu paling penting dulu. So, basic saya amat galakkan untuk join basic dulu. Tak lama, overview ni tak lama. Tu dah cakap dia 2-3 jam aja. Alright, untuk kita tahu kat mana nak refer. Okay, mungkin peringkat awal kita tak perlu nak hafal semua ni dalam bylaw ni. Cuma kalau you dah boleh hafal, lagi cantik lah. Situ you punya level harga you di situ. Okay, maksudnya bila you dah masuk tahap you dah start hafal, dah ingat kat mana refer. Okay, bila orang tanya, okay, access tu refer 140. Okay, single staircase 194. Okay, private lobby 229 lah. Itu dah lain. Okay, itu dah satu tahap lain yang you dah boleh. Itu dah boleh ingat. Okay, you dah boleh ingat clause tu kat mana duduk dia. Next tu pula level macam mana nak implement. You nak fahamkan, nak implementkan clause tu pula. Itu kita dah boleh masuk intermediate. Okay, untuk yang course yang kedua adalah intermediate. Alright, untuk intermediate ni dia dah masuk technical lah. Okay, dia dah start masuk technical. Okay, kita akan tunjukkan. Okay, saya akan berkongsi. Okay, berdasarkan pengalaman saya yang lepas, macam mana you nak implementkan. Contoh, nak kira DN dari mana ke mana. Okay, bila dia banyak ni orang 6 orang lebih, daripada mana nak measure. Okay, so macam mana nak kira untuk jarak-jarak fire baton lobby, jarak-jarak hydrant. Itu dah masuk technical. Okay, for this time being, untuk yang intermediate course ni, saya hanya pecahkan 4 tajuk aja. Kepada 4 tajuk besar lah, 4 tajuk besar. Sebab kita nak cover bylaw dalam masa 2 jam satu hari ni memang impossible. Okay, impossible. Unless you dah ada strong you punya knowledge pasal bylaw ni, kita nak implement, okay, itu kita boleh masuk kelas advance. Okay, itu dah pergi kepada trick design. Okay, trick design. Maksudnya sekarang kita bila dia cakap, okay, tahu refer sini. Okay, kita dah pergi nak betulkan implementation dia. Itu dah lain.
Okey, itu dah level atas lah. Okey, yang intermediate yang saya cakap tadi, saya dah pecahkan kepada 4 tajuk besar. Okey, yang basic tadi clear Basic tadi dah clear. Saya rasa dah tak ada masalah. Kita akan pergi overview saja. Okey, kat mana jadual apa untuk apa semua. Masuk intermediate, kita dah start masuk technical. So kalau you dah ada at least pada peringkat intermediate ni, you dah tahu kat mana nak refer, nak baca bylaw, dah tahu macam mana. Okey, itu yang penting. Intermediate ni at least dah tahu nak baca. At least kalau tak ingat tak apa, tahu nak refer kat mana. Okey, bylaw ni bukan baca macam buku novel. Right? Sebab kalau ikutkan bylaw sekarang ni, dia berterabur kedudukan dia. Okey, kedudukan tu maksud dia tidak berurutan. Keperluan dia mungkin kat sini satu campak, satu lagi keluar, satu lagi jauh. Dia bukan terus follow. Okey, tak semua requirement dalam bylaw tu dia tersusun cantik. No. Okey, ada tu bersepah. Satu kat depan, satu kat belakang. Okey. So yang partner-partner ni kita kena tahulah. Okey, macam mana kita nak matchkan dia supaya dia menjadi satu keperluan yang lengkap lah. Right? So itu maksud dia intermediate. Okey, intermediate ni saya pecahkan kepada 4 skop besar. Yang pertama paling penting nak design ni purpose group. Purpose group tu kita kena tahu dulu. Alright. So untuk tajuk yang pertama, untuk yang intermediate class, saya masuk dulu purpose group dan pemetakan, compartmentation. Okey, dan compartmentation. Ini dulu, ini kena mahirkan dulu supaya kita kena tahu, kita kena set kepala otak ni. Okey, bila kita nak design satu bangunan tu, perkara paling penting kita tahu adalah apa bangunan yang kita nak bina. Itu duduk purpose group tadi. Okey, purpose group jadual kelima tu. Okey, jadual kelima tu kita dah kena tahu apa bangunan kita nak bina. Okey, bila dah tahu bangunan nak bina, okey, kita akan tengok pula ada next lain, keperluan lain. Okey, pokok pangkal dia adalah bylaw ni sebenarnya kalau ikutkan kita kena tahu dulu apa kita nak bina. Okey, dalam clause ni semuanya adalah requirement untuk you adakan tangga, adakan lebar ni, adakan ni. Okey. So untuk tahu purpose group tu, kita kena refer jadual kelima lah. Nak bina sekolah ke, okay, nak bina pejabat ke, rumah, tak kisahlah apa-apa. Okey, ada 8 kumpulan masuk tu, tengoklah mana satu yang kita nak bina. Alright. Lepas tu dalam jadual kelima juga ada pemetakan. Okey, ada isu pemetakan, compartmentation. Okey, compartmentation ni pun a bit tricky dan technical lah. Alright, masa bila perlu diganda dua, kat mana clause yang perlukan benda tu, yang bagi tahu bila you sprinkler you kena kali 2, double you punya volume punya limit. Okey, itu dah start masuk dah. Okey, kena ingat juga masa level ni juga pemetakan ni bukan semua kategori bangunan memerlukan pemetakan. Okey, kena ingat. Okey, tak semua. Okey, kat sini lah dia ada bermain dengan technical ni. Right? Bermain di sini. Kadang-kadang banyak macam kategori pejabat, contoh tak perlukan kompartmen. Tapi arkitek design kan ada kompartmen untuk elakkan smart spill system. Okey. Itu adalah kaedah-kaedah yang kita perlu tahu. Okey. Tu lepas tu kita dah masuk itu kelas yang pertama lah. Okey, untuk yang intermediate. Okey, lepas tu kita akan menengok pula kepada had jalan mati, lepas travel distance. Alright, lepas tu cara pengiraan beban pendudukan. Itu dah masuk kelas kedua lah dalam intermediate punya. Okey, pada masa level yang kelas kedua ni kita akan belajar nak kira berapa lebar tangga. Okey, berapa jarak dead end limit, hard limit. Okey, had jalan mati, travel distance, nak measure macam mana. Okey, masa bila wujudnya 45 degrees. Okey, so lepas tu kita dah tahu kita apa, tengok pula kategori bangunan, kira pula berapa lebar tangga diperlukan. Untuk jadual ke-7 ni, kat situ kita boleh tahu had jalan mati, tu travel distance. Travel distance pula ada dua pula, satu bangunan yang unsprinklered, tak ada sprinkler, satu lagi yang sprinklered building. So far dia punya figure ni berbeza lah. Okey, figure dia berbeza. Untuk yang bangunan tak ada sprinkler dengan sprinkler, travel distance ni adalah berbeza. Okey. Contoh kalau dia untuk yang tanpa sprinkler mungkin 30 meter. Ada sprinkler dipanjang sikit 45 meter. Alright. Travel distance ni dia akan efek dekat tangga. Okey.
Banyaklah. Alright. Itu sikit sebanyak untuk yang kelas apa tadi? Hak jalan mati, table register dan cara pengiraan beban pendudukan. Alright. Lepas tu kita pergi kelas mean of escape pula. Okey, mean of escape ni kita dah kena kira dah lalu-lalu keluar ni. Okey, kita akan masuk nanti berapa lebar koridor, berapa ventilation apa semua. Okey, tangga ni apa dia jalan keluar menegak, apa dia jalan keluar mendatar. Okey, apa jalan keluar terakhir. Okey, kita akan belajar masa tu. Mean of escape ni banyak sangat. Banyak benda yang kita kena tahu. Sebab tajuk dia besar. Okey. Tapi saya cuba shootkan juga dalam masa 2 jam setengah ke 3 jam tu untuk kita cover topik tu. Right? So yang seterusnya yang keempat, sebab yang level intermediate ni saya bagi 4 tajuk besar. Yang satu apa access perkara bomba dengan firefighting lobby. Okey, dia access bomba ni 2. Yang luar bangunan access perkara bomba, dalam bangunan lobby menentang kebakaran. Okey, itu 2 tu. Okay, kita akan tengok macam nak kira access bomba, berapa lebar, berapa gradient, okey, berapa clearance height. Okey, macam mana nak implement kalau dia 3/4 ke untuk access, right? Lepas tu kalau island set macam nak implement, kalau 1/4 macam mana, based on apa, macam nak kira volume. Okey, tu masa kelas untuk yang access. Okey, lepas tu kita akan tengok pula firefighting lobby, berapa minimum size, berapa maximum size, berapa jarak dia titik paling jauh. Okey, itu semua kita akan tengok. Kita akan berkongsi, kita akan share. Okey, saya akan share semua knowledge saya. Okey, dalam bentuk yang saya cuba bagi yang bentuk yang mudah faham supaya anda tak blur lah. Okey, kita akan hands on semua. Alright, kita hands on, tak faham tanya je pasal bila-bila pun. Alright. So untuk yang siri 1 2021 ni, saya hanya bagi 4 tajuk besar ni. Okey. Dia boleh you boleh join stand alone punya. Maksudnya satu-satu tak kisah. Mungkin tajuk ni you dah expert, tak nak masuk lah. Okey, saya ambil tajuk yang access je lah. Contoh. Okey, tak naklah fokus group dah tahu. Tak perlu masuk. Okey. 3-3 ni contoh nak ambil boleh pilih-pilih, tak ada masalah. Okey. Cuma kalau yang ambil package, maksudnya dia lagi berbaloi lah. Dia dapat 4 terus kelas plus bonus 1. Saya bagi kelas yang extra untuk yang ambil full package untuk intermediate lah. Okey, untuk active system. Okey, kita akan tengok in general tu dalam 2 jam lebih tu kita buat untuk satu slot khas. Okey, yang mana yang ambil package yang full package lah. Dia cover intermediate tu 4 tajuk, dia dapat satu extra slot free. Okey, itu untuk sistem aktif. Tu kita akan tengok lah apa sistem aktif berkaitan dalam bangunan ni. Okey, itu slot khas bonus, kita panggil slot bonus. Okey, itu untuk intermediate lah. Right. Okey, lepas tu settle intermediate, bawa ada satu lagi kelas advance. Ini dah very technical. Okey, very technical. Okey, untuk kelas yang advance ni memang saya harap anda join dulu 2 kelas yang awal ni. Okey, kalau tidak akan ketinggalan nanti pada peringkat kelas advance ni. Okey. Okey, pada advance ni bukan apa, dia dah memang dah terlampau technical. Sebab kita cerita pun memang dah technical side. Okey, maksudnya pada level ni you dah boleh imagine. Bila cakap itu dah boleh imagine. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Okey. Itu kelas untuk yang advance. Okey, untuk advance ni sebenarnya dia banyak tajuk. Okey, tapi untuk yang awal-awal ni, untuk siri 1 ni, saya hanya fokuskan mistake by architect, 50 mistake by architect. Okey, maksudnya kita akan tengok apa yang mistake biasa architect buat. Okey, lepas tu paling penting macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey, solution dia apa. Okey, kat mana reference dia. Right. Itu kelas pertama untuk mistake by architect untuk advance. Okey, lepas tu kalau siapa yang dah betul-betul kita dah memang you dah steady untuk design, kita pergi satu kelas lagi, design stage compliance dengan minimum requirement by law lah. Okey, macam mana kita nak design ni, requirement dalam by law ni kita akan buat daripada piece of paper, kita akan naik terus buat sampai jadi satu bangunan. Okey. Ini kelas hands on. Okey, saya tak prefer untuk online. Okey, sebab kita kena face to face. Okey, kita pun start 5 bulan pun dah boleh buat seminar kan. Kelas-kelas dah boleh buat. Alright. So ada 2 kaedah dia.
Okay, ini memang saya prefer memang face to face. Baru you akan rasa feel macam kita design. Online ni boleh, tak ada masalah, tapi takut tak deliver. Yang kelas-kelas tadi macam kita nak belajar teknikal ni boleh online. Okay? Untuk yang kelas design stage ni, early design stage compliance dengan bylaw ni, okay, saya amat menggalakkan untuk you join face to face. Okay, sama ada di office saya, okay, ataupun di office you all. Tak ada isu. Okay, kita datang. Saya datang ke office biasa 1 hari lah. Okay, siapa yang dah pernah join kelas saya yang teknikal ni, saya dah panggil dia Fab Workshop Mobile lah. Okay, Fab Workshop Mobile ni kita akan cover design stage je. Daripada awal memang yang lepas-lepas, kalau belum pukul 6 memang tak habis lah. Okay, dalam ni pun ada yang dah pernah join kelas tu, dia tahulah. Okay, kalau tidak di stop kan, memang kita lajak ke malam. Alright, sebab bila dah level tu, dia dah seronok tau. You all dah tak tengok buku, you all dah based on pengalaman. Okay, based on pengalaman. Okay, bila macam ni design, macam ni kita nak buat. Okay, kita dah lebih kepada trick design. Alright, tapi still comply. Main dia tu, kita still nak comply kan dekat bylaw. Tu paling penting. Kita takkan lari dari bylaw. Saya takkan ajar anda, okay, ni perlu sprinkler ni, contoh. Tak payah buat sprinkler. Contoh. Tapi ada certain case kita boleh avoid sprinkler. Alright, tu adalah kaedah dia. Depend pada keadaan. Banyak trik design ni banyak. Kalau you all dah mahir, seronok. Okay. So sebab tu perbincangan dia lain. Perbincangan dia memang dah terus tanya lukis je. Okay. Dia dah tak bukan macam kena tunjuk buku tak. Okay. Level design ni memang dah level you dah memang dah mahir lah. Dah mahir, cuma kadang-kadang kita miss. Kita ni macam kita tak keliru. Macam mana nak buat sebab sekarang ni design arkitek dah makin menakjubkan. Macam ni. Design ni dah bukan macam dulu tau. Dulu arkitek design straight je, petak. Okay, senang petak ni. Sekarang ni macam-macam. Dekat podium pun mungkin ada satu lagi tangga. So itu yang seronok tu. Kita bincangkan macam mana kita nak comply kan. Macam mana pula dekat level podium, ramai gerun ni, level podium. Okay, macam mana kita nak buat untuk comply kan dia punya travel distance. Alright. So itulah level untuk early design stage ni lah. Okay, yang comply dengan bylaw. Okay, itu memang saya prefer kita buat face to face. Sebab saya dah pernah buat berapa slot ada beberapa slot lah sebelum ni saya buat untuk design stage ni, buat online. Kita boleh buat, tapi macam dia punya tu kurang sikit lah. Okay, tapi boleh buat, memang boleh buat. Sebab tu based on yang lepas-lepas, saya rasa macam saya tak buka kelas untuk design tu online. Okay, kelas lain okay, kelas lain tak ada masalah, kita boleh buka online. Okay, untuk kelas design memang saya rasa saya akan stop untuk online. Kita buat semua offline. Okay, kita buat face to face. Okay, so kalau ada drawing, bawa drawing, kita boleh tengok sama-sama, tak ada masalah. Alright, itu untuk design stage. Okay, normally memang the whole day lah. Depend lah juga, tapi biasanya yang join tu pun biasanya yang dah pengalaman lah. Okay, so dia akan jadi panjang lah masa dia. Okay, lepas tu next untuk yang advance juga, saya buka juga untuk check drawing like a pro. Okay, macam mana you nak semak drawing tu? You dah lukis drawing sendiri, okay, ataupun your team, your company, your firm, tak ada isu. Okay, kita semak balik drawing tu bersama-sama. Okay, kita cari balik kesilapan apa kat drawing tu, betulkan balik sebelum submission. Right? Itu pun dah lain. Itu dah lebih kepada one-on-one session lah. Okay, so mungkin jumpa face to face, bawa drawing, kita tengok sama-sama, semak sama-sama. Saya akan tunjukkan, okay, ni apa yang kena comply. Kita akan semak sama-sama. You all tengok sendiri drawing yang you dah design tu. Okay, comply tak comply. Okay, saya akan tunjukkan macam mana cara saya semak dulu masa saya dalam jabatan bomba lah. Okay, saya akan gunakan pengalaman tu untuk sama-sama guide you all. Okay, untuk sesi tu, dia dah sesi lain. Okay, tu dah advance punya. Right, kita akan pergi page by page drawing. Kita start dengan pelan tapak. Kita akan tengok apa benda yang tak kena ke pelan tapak ni. Sebenarnya kalau betul-betul kat pelan tapak tu pun dah ada lebih kurang 5-6 mistake. Kalau siapa dah pernah join saya punya
kelas Mystic by Architect, dekat pelan tapak tu je pun kita dah makan 1 jam. Okay, ada sebelum 1 jam lebih. Kat situ je kita nak settle kan. Okay, right. So banyak, itu belum masuk pelan lantai lagi. Baru pelan tapak je, tu dah banyak dah benda you kena tengok. Alright. Kita bukan nak cek salah you, tak. Kita nak you all elakkan. Bila kita dah tunjuk benda tu mistake ni, next time ataupun next project, janganlah benda sama. Sebab konsep design ni sama tau. You hanya perlu suitkan ikut purpose group je. Okay, suitkan dari segi distance dia, DN berapa, travel distance berapa. Alright. So yang the rest sama je, hampir sama. Okay, dari segi volume nak token access sama je. Dia tak cakap pun you bangunan sekolah kena macam ni jadual dia, bangunan pejabat macam ni, tak. Semua based on volume. Okay, dari segi ketinggian berapa, macam mana nak measure. Kalau you punya level access tu tak sama, macam mana nak ambil start ketinggian dia. Atas pula kalau bangunan you slab, macam mana nak buat. Kalau pitch, macam mana nak buat. Right. So benda-benda macam ni lah. Sebab buku ni semua boleh baca, bylaw ni semua boleh baca. Okay, saya tak nafikan semua boleh baca bylaw ni. Okay, semua boleh baca. Tapi macam nak implement tu, okay, macam nak implement tu yang kita kena tahu. Okay. So untuk yang kelas tu memang, sebab tu saya harapkan memang kalau yang check drawing like a pro ni, memang kita kena one on one lah, ataupun by company lah, firm. Okay. So itu kita tengok berapa projek yang you nak buat. Okay, berapa projek yang kita nak counter check. Okay, itu lain. Itu kena apa, per request lah. Alright. So ada kat satu lagi slot khas. Sebab ni pun ini saya buat untuk apa yang bakal menduduki lembaga arkitek punya exam part 3. Okay, itu yang slot khas lah. Sebab yang part 3 bulan 3 ni pun dah dipostpone kan ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Okay, so saya hold dulu untuk kelas tu. Right. So itu pun boleh buat. Macam sebelum pun saya join dengan Bear. Okay, Bear KL. Jadi masa tu ada kat salah satu slot saya dengan diorang adalah past year question. Okay, kita berbincang macam mana nak jawab soalan yang bylaw tu. Okay, sebelum pun soalan nombor 4 kan. Okay, nombor 4 ni. Okay, kebanyakan dulu ada option, dulu ada 5 soalan kan. You boleh pilih 4 je. Sekarang dah buat 4. Semua wajib jawab. Tak jawab satu, agak tipis lah untuk lulus lah. Right. So itu pun slot khas untuk yang bakal menduduki exam lah. Okay, yang bakal menduduki exam, itu khas juga by request lah. Okay. So sekarang ni saya nak fokuskan dulu untuk 3 tu. Okay, 3 saya punya kelas ni. Okay, 3 kelas saya akan share everything yang saya tahu. Tak ada nak sorok-sorok, tak ada apa. Okay, memang saya akan share semuanya. Apa yang saya tahu saya akan share. Alright. So 3 kelas tadi, basic, intermediate dengan advanced. Alright. So setiap kelas saya pastikan bawa lah siap ni bylaw ni UBBL. Okay. Yang 84. Lepas tu yang pindaan pun ada, standby. Lepas tu satu lagi guide to fire protection. Okay. Ini antara buku-buku yang kita kena refer lah. Selain tu kena lah refer MS semua. Itu macam-macam lagi lah. Alright. Tapi ini yang 3 ni kalau dah ada pun dah banyak membantu lah. Okay, dia banyak bantu. So apa lagi? Rasa tu juga untuk yang saya nak explain mengenai kelas ni. Okay. Dan kelas ni yang first class akan bermula next week untuk kelas Mystic by Architect. Okay, Khamis depan. Okay, pukul 9. Saya awal sikit. Yang last session last month lah. Saya buat hari Jumaat, agak terkejar-kejar sikit. Okay, sebab saya start pukul 10. So kali ni saya awal sikit untuk yang first slot hari Khamis saya buat. Okay, tak nak terkejar semua Jumaat nanti kan. Alright. So saya buat hari Khamis tu untuk yang Mystic by Architect. Okay. So yang Mystic by Architect ni dah memang technical, dah advanced level. So saya harap yang mana yang basic ya tak berapa strong, kalau boleh jangan join dulu. Okay, jangan join dulu kelas tu. Better you masuk yang kelas basic, overview ataupun intermediate. Okay, saya amat galakkan intermediate lah. Okay. Untuk saya punya, dalam saya punya post sebelum ni pun, sebelum saya buat live ni pun, saya ada bagi link sebenarnya. Link untuk kelas tu. Dah boleh lah siapa yang berminat nak join. Okay.
boleh klik link tu, register lah. Okay, yang tu semua adalah online lah. Alright, kecuali dua saya beritahu je lah, yang design stage tu dengan check drawing like a pro tu lah. Okay, masa nak semak drawing tu, itu ada kelas yang face to face. Alright, so saya harap anda boleh share saya punya video ni kepada anda punya wall lah, ataupun kepada kawan-kawan lain. Okay, link juga saya akan bagi nanti, atau mungkin bawah saya punya video ni untuk live ni saya akan letak sekali di bahagian komen. Okay, lepas tu bagi sesiapa yang berminat untuk bagi tahu rakan-rakan lain tu, saya galakkan anda untuk join sebagai kita punya ABI Berlanti punya affiliate. Okay, agent affiliate, kita punya consultant. Okay, so setiap kali you promote guna link you, kita akan bagi you yang mana berjaya tu 10% lah. Alright, dan saya akan letak dalam satu grup khas, grup consultant ni, consultant ABR ni lah, yang dah daftar sebagai agent affiliate. So apa saja kelas update dia akan dapat dulu, barulah kita akan bagi kepada umum lah. Alright, so ramai, saya tahu di luar sana masih ramai lagi yang masih tak tahu, tak kenal ABI Berlanti, tak kenal saya Azhar Abu. Okay, mana yang dah kenal, kita mungkin boleh share-share. Yang mana dah pernah join kelas saya, mungkin boleh share dengan kawan-kawan lain. Okay, supaya kita semua dapat manfaat yang sama lah. Okay, kita dapat manfaat yang sama, kita boleh berkongsi-kongsi ilmu lah. Alright, okay, apa lagi lepas tu ni buku tadi, kalau boleh kelas tu ada buku tiga-tiga ni buku kena ada. Apa lagi, agent affiliate, kalau you nak promote tak masuk tak apa, tapi you boleh register sebagai affiliate. Alright, so boleh share nanti. Untuk link tu, you share link yang lain semua saya dah sediakan. Right, dan yang paling penting, okay, yang paling penting, semua yang dah pernah join kelas saya akan masukkan dalam satu group support. Okay, group support ABR lah. Okay, group support ABR, di mana dalam tu kita boleh berkongsi, teruskan kesinambungan kita. Ada masalah design, apa benda rujukan yang kita tak tahu, kita boleh tanya dalam group tu. Okay, insyaAllah kalau saya sempat jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, rakan-rakan akan bantu. Alright, so far group tu okay. Kadang-kadang ada info-info yang saya pun tak pasti, ada lain yang bantu. Okay, dia bagus share dalam group tu. Alright, so kita memang support each other. Okay, untuk dalam bidang kita punya design ni lah. So ada masalah kita dalam tu, kita boleh bincang. Okay, at least kalau orang lain pun tak tanya apa-apa pun, orang lain tanya, you kan dapat juga info. Okay, so itu yang paling ni lah. Saya takkan ni bukan habis macam tu je. Dah join, kita akan join you. Saya akan masukkan you all dalam group support. Okay, group support ABR tu. Okay, so mungkin setakat ni saya guna WhatsApp group lah. Setakat ni sebab kita pun dah ada lebih lah 140-120 orang dah. Okay, yang dalam tu mungkin tak lagi kita akan pindah kepada platform lain. Okay, saya dalam proses saya nak buat satu FB group. Okay, bawa ABI Berlanti ni. Tadi saya baru klik satu tadi untuk yang sembang-sembang UBBL. Alright, so siapa-siapa yang dah ada masuk, saya ada invite beberapa orang tadi lah sebab saya baru buat. So saya invite beberapa orang. Okay, so siapa itu boleh invite kawan masuk dalam tu. Okay, dalam tu nanti kita akan discuss juga mengenai bylaw ni. Okay, kita kumpul dalam grup lah, dalam satu grup, sebab FB grup besar sikit. Okay, so kita mungkin boleh lagi ramai lah. Sebab kat Facebook ni dia WhatsApp group limited. Right, okay. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Okay, just saya briefing untuk kelas tu, kelas teknikal ni je. Alright, so boleh panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, supaya yang luar-luar ni dapat sama-sama manfaat lah. Okay, kita bantu juga rakan-rakan yang lain untuk dapatkan ilmu bylaw ni lah. Alright, okay, so saya ucap terima kasih kepada semua yang join saya punya live. Okay, so saya minta kalau boleh you bagi tahu kawan-kawan lain untuk like saya punya page dan follow lah. Yang Insta pun ada, Instagram untuk ABI Berlanti juga. FB page ni pun ABI Berlanti. So sebab ni semua saya update semua, saya akan guna page dengan Insta ABI Berlanti lah. Okay, so like dan follow supaya tak ada miss. Okay, saya pun kadang ada buat sharing-sharing juga dalam tu. Saya buat share-share apa nota-nota, apa ke maklumat-maklumat design, saya ada buat dalam saya punya page dengan Insta ABI Berlanti lah.
Okay, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak semua atas kesudian meluangkan masa bersama-sama saya malam ni. InsyaAllah ada slot lagi nanti saya akan buat lagi live untuk tajuk-tajuk yang tertentu lah, untuk kita sembang-sembang santai-santai. Okay, lepas ni saya akan panjangkan juga kepada training-training untuk keselamatan di dapur, rumah. Kita akan buat share macam itulah. Okay, alright. So sebab ABF Berantai ni pun training provider company kan. So kalau you ada nak buat training pun kita boleh datang. HRF claimable. Okay, alright. So terima kasih sekali lagi untuk semua yang join pada malam ni. Right, panjangkan kepada rakan-rakan lain. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.